Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dunia 10 bersama saya, Sahih Samsudin. Keganasan Israel semalam mengorbankan lebih banyak rakyat Palestin. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan hampir 1,000 lagi cedera dalam serangan udara Israel di semenanjung Gaza. Sebelum itu, Israel dihujani serangan roket yang tidak pernah berlaku sebelum ini dari semenanjung Gaza. Tentera Israel mendakwa kumpulan Palestin melancarkan lebih 2,000 roket dan berpuluh-puluh pejuang Palestin menyusup ke kawasan sempadan di selatan Israel. Sejak itu, tentera Israel telah melakukan pembersihan di kawasan yang berpenduduk Palestin. Dalam pada itu, sayap tentera kumpulan Palestin Hamas mengumumkan operasi Banjir Al-Aqsa terhadap Israel. Hamas mendakwa telah menawan lebih 35 askar dan pendatang Israel. Pasukan Pertahanan Israel IDF pula mengumumkan pelancaran operasi pedang besi terhadap Hamas di semenanjung Gaza. Israel tidak boleh memberi mereka sebarang perlindungan kepada negara Arab walaupun terhadap hubungan diplomatik. Hamas melancarkan serangan terbesar dalam tempoh beberapa tahun ke atas Israel dalam tindak balas mengejut yang menggabungkan gerakan pejuang melintas sempadan dan berdilan ribuan roket dari semenanjung Gaza. Dalam ucapan di televisyen, Ketua Kumpulan Pejuang Hamas, Ismail Haniyeh berucap kepada negara Arab yang telah menormalisasikan hubungan dengan Israel dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jelasnya, semua perjanjian normalisasi yang ditandatangani dengan Israel itu tidak dapat menyelesaikan konflik di Palestin. Kuasa besar serantau Arab Saudi dan Israel juga terbabit dalam rundingan pengantaran Amerika Syarikat untuk menormalisasikan hubungan, prospek yang mendapat kecaman daripada beberapa puak Palestin. Angka kematian akibat gempa bumi di barat Afghanistan semalam meningkat kepada kira-kira 120 manakala 1,000 lagi cedera. Menurut United States Geological Survey USGS, pusat gempa dengan magnitud 6.3 adalah 40 km dari barat Laut Herat, bandar terbesar di wilayah itu. Diikuti dengan 8 gegaran susulan dengan magnitud antara 4.3 dan 6.3. Di kampung Sabolen di daerah Zindajan, wilayah luar bandar Herat, puluhan rumah musnah berhampiran pusat gempa bumi. Jurucakap pihak berkuasa pengurusan bencana, Mullah Jan Saik memberitahu jumlah kematian dijangka meningkat dengan sangat tinggi. Kematian mungkin mencecah ratusan menurut anggaran awal USGS. USGS sebelum ini melaporkan gempa pertama pada magnitud 6.2. Ia mempunyai kedalaman cetek hanya 14 km. Afghanistan sering dilanda gempa bumi terutamanya di banjaran Gunung Hindu Kush yang terletak berhampiran persimpangan plat tektonik Eurasia dan India. Wilayah Fujian dan Guangdong berada dalam keadaan berjaga-jaga untuk bersiap sedia menghadapi taufan Koinu. Ia merupakan taufan ke-14 tahun ini yang menyaksikan pembatalan perkhidmatan feri dan penutupan beberapa tempat pelancongan. Koinu mendarat di Pulau Taiwan di China pada pagi Khamis dan menyebabkan seorang maut. Taufan itu menuju ke arah barat Guangdong dan diramalkan akan mendarat di kawasan pantai timur Guangdong pada Sabtu. Pihak berkuasa di Guangdong telah meningkatkan respon mereka kepada tahap 3 dalam usaha mengurangkan kesan dan kerosakan akibat taufan itu. Pegawai dari Jabatan Maritim dan Perikanan di Bandar Shantau, Chaozhou dan Jiyang sedang memantau kapal nelayan di laut. Taufan itu dijangka menjejaskan banyak tempat indah di rantau itu yang telah memaksa kebanyakan daripadanya ditutup. Sebanyak 137 feri penumpang di 54 laluan di pantai Fujian telah menutup perkhidmatan pada hari Khamis. Dana Iklim Hijau GCF Pertubuhan Bangsa Bersatu berjaya menarik ikrar $9.3 bilion daripada 25 negara. Ia bertujuan membantu negara-negara yang terdedah bencana akibat perubahan iklim, terutama negara miskin. GCF sedang mencari sumbangan untuk membiayai projek di daerah yang terdedah kepada iklim sepanjang 2024-2027, menyasarkan melebihi $10 bilion. Kira-kira 75% daripada penyumbang meningkatkan ikrar mereka berbanding pusingan pengisian semula terakhir dengan Jerman, Britain, Perancis dan Jepun penyokong terbesar. Jumlah tersebut termasuk kredit untuk pembayaran dipercepatkan tetapi tidak termasuk ikrar yang dijangkakan daripada Amerika Syarikat yang masih dalam proses pengumumannya. Dunia 10 berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.